pasal gurauan kan. Gurauan ni kau tak boleh letak, kau rasa gurau tu dekat orang yang terima tu boleh terima. Tu yang banyak orang mistake. Betul dia guna alasan lah. Kau ni hati koyak lah. Tak. Betul. Kau tak boleh paksa dia cakap, kau ni lembut sangat lah. Betul. Interpretasi orang tak sama macam apa yang kita expect. Kita jangan expect orang boleh faham apa yang kita cakap kadang. Orang kata apa, read the room lah. Tengok keadaan jugalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Angkercast You Find Nightmare. Podcast di mana kami akan bercerita, membaca dan mengulas kisah-kisah seram daripada r/nosleep, creepypasta dan juga kadang-kala ada cerita daripada seram tempatan bersama host anda, aku Chad Hafiz. Aku cringe. Aku tengok video tu, aku rasa macam cringe tu. Aku Anas, sebelum kita mula cerita, kita orang nak bagi disclaimer. Kandungan bahasa dalam podcast ini bersifat santai dan tidak formal, termasuk bahasa rojak dan gaya bahasa pasar. Jadi ia semestinya tak sesuai digunakan untuk tujuan rasmi, akademik ataupun dijadikan rujukan tugasan sekolah. Aduh, okay, Chat. Cerita apa kali ni? Hari ni kita ada cerita baru, kisah baru. Ke aku nak jadi macam zombie sikit. Kita nak lah sikit. Tak boleh suara Jombe. Suara podcast. Tak, sebab 2-3 hari ni aku lain sarap podcast. Tengok podcast dia dengan Tuan Haji Zainal, dengan Amir Effendi, Namron. Yes. Yang latest dengan siapa tu, dengan siapa yang Kedah seorang lagi tu? Siapa? Aku tengok Namron. Dan yang paling latest, aku tak ingat siapa nama pelakon dia. Allahumma salli ala Muhammad. Adalah tu. Tiba-tiba tu tak ingat cakap depan kamera ni kan. Tapi inspirasi lah bila tengok Don Zombie bercakap ni, aku rasa bagi kita hype lagi lah. Macam aku cakap, dia memang hype kan dia orang dia kan. Tapi aku baru layan ni lah. Aku baru terlayan semalam Kerusi Dijinas kan, dengan Tuan Haji Zainal. Di Jember Molek FM. Yes, tapi kali ni dia kan sebab bawa balik dari Sumut kan. Tanya Haji. Tapi aku suka soalan daripada DJ Nas ni, sebab soalan dia tu tak ke arah sangat kepada misi tu, tapi tanya tentang Ji, penat tak Ji? Haji macam mana Haji pergi sana, isteri dekat rumah, apa perasaan Haji handle macam mana? So dia tanya satu benda yang melibatkan emosi. Betul. Soalan yang orang takkan tanya. Betul. Dia lebih kepada macam personal question, tapi dia tak provoke. Dia lebih pada relatable dengan kita. Kalau dia nak tanya pasal sumut tu, semua orang dia confirm Haji dah cerita kat mana-mana kan. Betul. Okay. Menarik. Jadi berkaitan dengan Tuan Haji, tak berkaitan lah pun. Sebenarnya kita hari nak cerita pasal rumah. Rumah ya. Wow. Betul tak rumah? Okay. Betul. Apa tajuknya nanti kita akan bagi tahu. Jadi kita bagi pengenalan sikit lah. Betul. Kita intro sikit. Ada orang kata, bila rumah lama tu terlalu sunyi, kadang-kadang dia mula bernafas sendiri. Itulah yang berlaku dalam kisah seram Our House is Breathing oleh Blair Daniels, tentang sepasang suami isteri yang berpindah ke rumah murah di 27 Hillside Lane dekat US lah ya. Dan perlahan menyedari rumah tu bukan hanya sekadar tempat tinggal, rumah itu juga hidup. Hidup macam mana? Misteri. Rumah tu berkaki ke apa? Mungkin lah. Nanti kita tengok lah cerita macam mana. Cerita ni diterbitkan dalam tahun lepas jugalah. Baru lagi. Dan meraih sebanyak 572 upvote dan juga 16 komen di Nosleep. Nampak macam tak banyak sebenarnya, tapi bagi aku kalau dah 100 upvote, bagi aku seronok. Banyak. 572 kan. Untuk penulis cerita ni pula, Blair Daniels, bukan nama asing dalam dunia Nosleep. Dia antara penulis yang paling prolific dekat sana, dekat Nosleep. Dan dah tulis lebih 300 cerita seram pendek. Dan 300 cerita pendek tu untuk Nosleep? Aku tak sure, tapi aku rasa mungkin Nosleep. Sebab aku ada research, dia ada juga hantar dekat beberapa post dekat Reddit, subreddit cerita seram yang lain lah. Tapi aku rasa paling banyak dekat Nosleep lah. Baik. Dan dikenali dengan gaya cerita yang dekat dengan realiti, bukan sekadar cerita hantu, dan dibawakan kisah seram yang kita rasa macam boleh berlaku dalam realiti sebenar. Baik. Antara karya terkenalnya adalah termasuk I Pick Up a Hitchhiker,
attention shoppers and my husband insists on keeping this one painting of a woman. So ini antara cerita-cerita yang dia pernah terbitkan dalam No Sleep lah. So nanti insyaAllah nanti mungkin satu masa ni kita akan cari lagi cerita ni dan kita akan bacakan jugalah. So kali ini episod hari ni adalah macam introduction kita terhadap kisah yang akan disampaikan oleh Blair Daniels ni, dan juga perkenalan jugalah, dan kita akan tengok macam mana betapa menarik tak cara penulisan Blair Daniels ni. Betul-betul. Dan juga setakat ni juga Blair Daniels ni juga dah terbitkan novel dan juga kompilasi kisah seram yang berjumlah sebanyak 35 buah terbitan novel. Novel. Wow. Dia termasuk juga kompilasi dan juga single novel lah. Jadi banyaklah novel yang dia dah terbitkan. Dan antara bestseller novel-novel kompilasi kisah seram yang dia dah terbitkan adalah seperti Don't Scream, Shadow on the Stairs, Be Still, Tales of Terror, dan juga Under Your Bed, di bawah katil. Rajin tu orang buat novel. Basically penulis dekat dalam No Sleep ni kebanyakan bukan calang lah. Bukan calang. Itu serius penulis lah kan. Betul. Dan menarik juga, Blair Daniels juga suka bermain dengan konsep identiti dalam ceritanya. Kadang-kadang dia sendiri muncul dalam kisah seram tu sebagai watak dalam cerita tu. Panggil apa tu? Macam cameo ke? Cameo lah kan. Betul. Macam cerita siapa ni, Aziz M. Osman. Cerita senario the movie, dia akan appear kan. Macam tu lah. Ada simple macam ni lah, macam Marvel. Siapa mendiang? Stanley. Betul. Atau juga sebahagian daripada kisah misteri yang diceritakan tu. Itu sebab ramai peminat No Sleep anggap Blair bukan sekadar penulis, tapi satu fenomena dalam komuniti horror online. Fenomena. Macam search pula. Big Yalah. Bagiku satu penghargaan lah. Besar. Dah, sebab dah 35 terbitan novel dia dah terbitkan, dan juga 300 cerita kisah seram. Maksudnya memang dia ni antara yang paling famous lah dekat No Sleep ni. Okay. Jadi malam ni jom sama-sama kita akan menyelami dan merasai kisah kita malam ni yang bertajuk, apa tajuk dia? Rumah Kami Macam Bernafas. Ding. Kami dah lama lupakan impian nak ada rumah sendiri. Lepas COVID, harga semua dah melambung. Kami memang tak mampu. Aku pun dah reda. Kami akan terus menyewa rumah 3 bilik daripada pakcik bernama Leonard yang siap ukur cala dekat dinding guna micrometer. Setiap bulan kena bayar sewa tahun demi tahun. Sentiasa bergelut. Dalam bahaya bila-bila masa boleh tenggelam. Kira maksudnya dia punya owner rumah ni jenis yang bapak detail lah. Cala pakai micrometer Mat. Cerewet sikit lah ni. Cerewet tu micrometer tu. Atau rumah dari neraka apa ni. Itulah. Okay. Tapi lepas jumpa 27 Hillside Lane, semuanya berubah. Harganya jauh lebih rendah daripada harga pasaran. Masa tu aku patut dahsyat, ada yang tak kena. Rosak sebab air, kesan terbakar, tebuan dalam dinding. Mungkin ada hantu sekali. Tapi rumah tu lepas pemeriksaan dan kami rasa sekaranglah masanya. Kami pun beli rumah tu. Dan itu jadi kesilapan paling besar dalam hidup kami. Dia macam cakap, kadang-kadang orang yang betul-betul nak impian nak ada rumah ni, bila nampak rumah murah ni, dengan ekonomi macam dia katalah, COVID kan harga melambung. Lepas tu macam jackpot lah kan. Betul. Itulah orang kata kadang benda jackpot ni yang bahaya sebenarnya. Kita tahu kondisi rumah macam mana. Untuk spesifik rumah lah. Yang harga rumah lah. Sebab kalau paling busuk kalau kita tengok rumah lelong. Kadang-kadang orang beli rupanya di balik rumah tu banyak hutang tak bayar. Itulah banyak kes kan. Tapi kalau ikutkan, kalau rumah lelong kita dah tahu lah sebenarnya rumah tu okey. Rumah tu memang kondisi macam tu. Tapi kalau bayangkan kau beli rumah second hand, rumah tu murah satu hal. Tapi dari luar nampak macam cantik ni, bank tunjuk cantik semua kan. Sekali kau masuk, bumbung bocor, tanda sumbat, berkeladak warna hitam kat toilet. Aku paling pandang toilet lah. Aku paling pandang toilet. Aku kalau tengok rumah yang murah ni, first aku tengok kawasan tu kawasan banjir ke tak. Tu je. Betul. Sekarang ni kena tengok benda tu. Tengok leceh. So kalau siapa nak menyewa rumah kat area Meru lah terutamanya. Rumah kau rumah. Pastikan kawasan bukan kawasan rumah banjir. Betul. Itu menakutkan dia sekarang. Dia memang murah, tapi bila banda tu dah kena, penat. Penat. Sangat penat sebenarnya. Okay, sambung. Aku mula perasan benda tu masa tengah masak makan malam. Hari keempat di rumah baru.
Tengah aku letak ayam bersalut tepung dalam minyak. Lapar balik. Sambil membebel pasal anak-anak yang cerewet sangat. Sampai nak makan kena masak hidangan paling leceh. Aku rasa angin lembut tiup dekat lengan. Aku buat tak tahu. Sampai aku pusing belakang dah rasa sekali lagi. Kali ni dekat tengah di belakang aku. Macam ada orang sentuh perlahan. Aku pun hulurkan tangan dan pejam mata. Cuba fokus pada rasa tu. Tapi memang tak boleh nafikan, memang ada angin. Aku cek benda macam hood dapur dekat dapur tu. Benda yang dapur lama kami tak ada. Dan sampai sekarang aku pun tak berapa faham fungsinya. Eric, kamu ada buka exhaust tu ke? Tak ada rasanya. Kenapa tu? Saya rasa macam ada angin. Tak mungkin dari sistem pemanas. Rumah ni rumah lama. Pakai pemanas tepi dinding dan penghawa dingin. Dibina sekitar tahun 1930-an. Ejen tanah pun tak pernah beritahu tahun sebenar rumah ini dibina. Dan dalam senarai dekat Trulia pula guna taktik kotor. Ada orang masukkan tahun rumah tu direnovasi sebagai tahun ia dibina. Maksud dia tipu lah. Macam kereta lah. Orang ejen meter. Oh, anda kat rumah ada betul lah. Rumah kita nak cek macam mana kan? Itulah kena datang rumah tu. Sebab dah beli rumah kena cek datang rumah tu lah. Dia kena pengajaran juga ni. Betul. Nampak macam tutup je. Kata Eric sambil tengok hood dapur tu. Hood dapur ni maksudnya apa? Macam hood dapur ni macam ni. Exhaust fan kat dapur tu. Exhaust fan, yes. Exhaust fan. Aku panggil exhaust je. Okay. Kira hood tu yang bahagian yang tarik tu lah. Yang pelantar tarik. Okay. Kamu ada rasa tak? Dia berdiri diam depan aku. Fokus kejap. Ya. Rasa juga kot. Dia jawab akhirnya. Oh, patutlah. Rupanya kami beli rumah lama yang berangin dengan insulation yang teruk. Patutlah ada yang tak kena. Kami beli rumah ni masa bulan September. Masa tu masih panas. Sekarang dah masuk Oktober, malam pun dah sejuk gila. Angin rasa sejuk sampai rasa macam ditarik keluar semua panas dari kulit. Musim sejuk ni akan jadi mimpi ngeri. Dan bil pemanas pun mesti menggila. Kalau betul rumah ni memang macam ni lah. Tapi angin tu tak rasa sejuk pun. Rasa dia macam hangat. Ayam dah mula hangus. Aku cepat-cepat capai penyepit dan angkat dari minyak. Ava, Hayden, makan. Okay. Mak yang tu kan. Mak. Sambil aku buang bahagian tepung yang hangus, aku terus lupa pasal benda tu. Malam tu aku langsung tak boleh tidur. Sebab aku mula masuk apa yang aku panggil spiral OCD mode. OCD juga Okay. OCD ni macam dia overthinking Dia bukan overthinking saja. Dia banyak benda macam nak betulkan Datuk ni tegak. Dia banyak jenis OCD lah. Tapi mungkin kita tahu je apa jenis OCD dia. Tapi ni. Dia kata maut, maknanya kritikal lah. Teruk sangat ni. ni. Bila aku jumpa satu benda yang tak kena, terus aku fikir ada orang akan mati. Betul lah overthinking ni. Overthinking. Atau kami semua akan mati. Atau dunia ini akan hancur. Teruk sangat ni. Begini ia bermula. Aku Google pasal angin pelik dalam rumah dan salah satu hasil carian sebut mengenai kebocoran gas. Dalam kepala aku dah ulang 3 kali bayangan pengebumian Eva dan Hayden sebelum aku capai telefon dan call syarikat gas. Anak-anak dah lena. Jam pun dah tengah malam. Tapi aku tak kisah. Aku takkan tidur selagi aku belum pastikan rumah ni selamat. Kira maknanya betul lah. Dia terlalu overthinking lah. Sampai fikir anak dia dah mati. Tapi betul lah sebab dia rasa gas. Bukan dia rasa angin. So angin paling kuat pun kat rumah
dua je lah, antara memang ada kebocoran dinding ke apa, ada something like that lah kan. Kipas ke apa Kipas kan. Tapi memang gas lah. Yalah. Sebab orang putih memang dia pakai dia gas. orang pakai gas. Dia macam kita gas masak lah kan. Yes, betul. Kita gas masak pakai tong je. Ya, betul. Which is itu pun kadang-kadang ada pernah jadi Yes, betul. isu kan, terbocor ke apa kan. Macam dia orang memang pakai sebaik bawah tanah kan. Betul. Itu yang banyak kalau kau tengok kat YouTube banyak kali kan. Meletup. Dia orang meletup bukan meletup macam pecah sikit. Kan. Satu rumah hilang terus. Gila. Mungkin ni kot angin badan kot macam kau tu kan. Betul lelaki selalu belakang. Mana lelaki dia buat. Lelaki apa kan? Tak tahu. Itulah overthinking sangat. Orang yang tekan loceng tu lelaki muda, kurus tinggi, mungkin umur 22 macam tu lah. Dia masuk sambil bawa toolbox. Eric dah lama masuk bilik tidur. Marah sebab aku call orang tengah malam. Tengah malam? Kan dia kata dia tak tidur. Oh, dah overreact lah ni. Yelah yang dia cakap ni. Kau ni overreact. Tak ada siapa yang nak mati. Tunggu esok. Biasanya aku akan balas pedas, tapi malam tu aku cuma diam. Dekat mana rasa angin tu? Tanya budak tu sambil dia keluarkan alat dia. Ni angin ni. Kena urut ni cik. Tapi masalah gaji budak ni sampai tengah malam. Tapi mungkin sebab kes kat sana mungkin betul serius lah. Serius lah kan. 24 jam sebab kau cakap pun rumah boleh hilang. Yelah betul. Mungkin sana diorang lagi pentingkan keselamatan kan. Betul. Ada servis yang akan bagi bagi servis yang boleh datang tengah malam lah. Betul. Dapur. Dia keluarkan meter entah apa, bunyi blip. Dia jalan keliling dapur, naik atas, turun bawah. Lepas tu keluarkan meter lain, buat benda sama. Tak ada kebocoran gas pun. Dia cakap, letak meter tu, keluarkan telefon dan hantar mesej pada seseorang. Aku cuma mengharapkan budak tu betul-betul tahu apa dia cakap. Tapi semua yang lain nampak normal kan? Suara aku kedengaran mendesak. Ya. Cuma paras karbon CO2 agak tinggi sikit lah. Nak tanya, berapa orang tinggal kat sini 4. Serius? 4 je? Ada bela haiwan tak? Tak ada. Mungkin saya rasa masalah pengudaraan kot. Atau entahlah. Tapi macam ni lah. Tapi yang saya nampak yang lain semua normal. Radon okey. Natural gas pun okey. VOC pun okey. Dia mula cerita pasal macam mana aku boleh beli meter kualiti udara kat Amazon. Tapi aku dah tak dengar dah. Sebab aku rasa lagi sekali angin tu kali ni kena betul-betul dekat tengkuk aku, pipi aku, telinga aku. Rambut kecil yang terlepas dari ikatan ponytail pun rasa berkibar. Dan masa tu aku perasan angin tu bertukar arah. Rambut halus dekat tengkuk aku bergerak satu arah. Lepas beberapa saat ia bergerak ke arah bertentangan. Apa benda ni? Kamu rasa tak sekarang ni angin tu? Yalah. Saya rasa juga sebenarnya. Sekarang pun nak rasa. Sekarang nak rasa. Aku cakap dia tak dengar. Macam angin tu bergerak dua arah tak? Macam masuk, keluar, masuk, keluar. Okay. Aku terhenti, telan air liur. Macam ada orang tengah bernafas kat sini. Dia pandang aku. Lepas tu suara dia jadi perlahan. Cik, Ejen Hartanah, dia ada cerita tak apa yang pernah berlaku dalam rumah ni? Tekak aku terasa kering. Tak. Okay. Sekarang ni dia dah rasa nafas tu ada dua arah. Aku rasa macam apa dah? Macam kau cuba letak satu bola kain dalam mulut, lepas tu kau cuba nafas. Macam rasa macam tu lah. Mungkin aku. Tapi sebab sekarang ni benda tu jadi bertangan, tu yang buatkan lain dia rasa macam ini something wrong lah. Okay. Keluarga yang duduk sini sebelum ni puan, dia tarik nafas panjang, dijumpai mati. Semua 4 orang gantung diri dekat pokok luar tu.
Jarinya menunjuk ke arah halaman belakang. Perut aku rasa jatuh ke lantai. Terus cerita macam tu Aku rasa macam relax. Kau tak ada introduction terus cerita dah macam malam tu. kan. Itulah pasal. Member tengah buat cakap, kau tak rasa ke dia ni pun kau cerita pasal mati. Betul lah. Ini memang Sebab dia terus jam sial lah. lah kata. Okay. Tak ada siapa nak beli rumah ni. Semua orang ingat rumah ni berhantu tau. Sebab tu harga dia murah sangat. Mulut aku terbuka, tapi tak keluar sepatah pun. Nafas pun rasa tersekat. Dan kemudian dia ketawa. Ketawa serak, berbunyi macam nafas terputus-putus. Saya gurau je puan. Muka aku terasa panas. Maaf ya. Puan takkan repot dekat bos saya kan? Kalau aku suruh keluar. Tak, Kau ajar. ini lawak yang tak boleh buat main tu. Ini lawak yang tak boleh buat main tu. Dah lah orang baru beli rumah, lepas tu kau cerita macam tu. Aku kau keluar sekarang. Dah lah sekarang ni aku panggil untuk tengok something, aku bayar kau. Betul lah pasal tengah malam pula tu. Aduh. Tak kena tempat siap. Aku paksa diri senyum. Tak apa. Budak tak guna. Okay. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak Dia kemas barang. So, semua dah okey Aku hangguk. Terima kasih sebab datang tengah malam macam ni. Dia pun melangkah keluar ke dalam gelap. Aku terus hempas pintu. Badan aku menggigil habis. Oh, member dah lah OCD man. Itulah pasal. Member dah OCD tu. Cik pasal lah. Tapi nasib baik dia boleh kawal lagi lah. Maksudnya dia tak report ke apa. Itulah. Kalau kau jadi apa? Kalau aku Kau menghalau lah. Aku menghalau. Tak ke tempat kan? Tak ke tempat. Sebab kau dah overthinking macam ni. Sebab ada orang kau tak boleh buat macam tu tau. Ada orang memang dia akan ambil serius benda. Tak, bagi aku simple je. Okay, ni kita ni sikit lah pasal gurauan ni kan. Gurauan ni kau tak boleh letak apa yang kau rasa gurau tu dekat orang yang terima tu boleh terima. Betul? Tu je. Itu yang banyak orang mistake. Betul, dia guna alasan lah. Kau ni tak open lah. Kau ni hati koyak lah. Tak. Betul. Orang yang terima gurauan kau tu ikut apa suka hati dia lah dia nak terima ke tak. Betul. Kau tak boleh paksa dia cakap kau ni lembut sangat lah. Betul. Sebab satu lagi interpretasi orang tak sama macam apa yang kita expect. Kita jangan expect orang boleh faham apa yang dia cakap kadang. Ni kalau aku tengok setengah orang macam tu, nak gurau sikit bukan tak boleh gurau, tapi kalau orang tak boleh terima, kau kena terima, kau kena hormat. Itu dia punya penerimaan. Orang kata apa, read the room lah. Yes, betul. Tengok keadaan jugalah. Tapi lain lah kalau betul-betul tengah kau bergurau. Contoh, ada setengah kan ada gurau tu kita tahu tengah bergurau. Contohnya kau duduk ramai-ramai, masing-masing tengah gelak-gelak kan. Kau orang yang tu pun gelak-gelak kan. Tiba-tiba dia nak sentak. Ada lah kita boleh faham lah kan. Maknanya kadang orang tak faham keadaan orang tu lah. Dia main cakap sama lah macam nak menegur sama juga. Ya, betul. Kalau menegur pun kena ikut tunjuk yang kau kena tunjuk contoh yang baik lah. Janganlah kau terus nak menegur macam terus cakap bodoh ke murid ke apa. Terasa tu. Tak, simple je, manusia akan terasa. Cuma cara kau react dengan perasaan kau tu je. Ada setengah orang overreact. Ada setengah orang boleh ketelan. Yalah. Tapi nak tak nak dia akan terasa tu je. Macam cakap dia bukan apa yang kau sampaikan, tapi cara kau sampaikan. Yes, tu. betul. Alright, semua bernafas. Itu betul-betul rasa dia. Bukan setiap masa. Kadang aku tak rasa langsung. Kadang-kadang aku rasa jelas. Ia datang kuat. Akhirnya aku ikut cadangan budak tu, beli meter kualiti udara. Ya betul, bacaan CO2 memang tinggi. Jadi aku buka tingkap untuk bagi udara masuk, dan sebab rasa angin tu kurang seram bila tingkap terbuka. Tapi rupa-rupanya angin tu bukanlah satu-satunya benda pelik pasal rumah ni. Kira dia sekarang ni dia rasa kat rumah dia penuh dengan gas karbon lah. Dia rasa gas karbon dioksida. So solution dia buka tingkap untuk kurangkan rasa karbon kot. Sebab panas satu lagi. Ya, karbon kan benda yang kita lepas kan. Kat mulut kita lepas. Betul. Oh, lemas tu. Memang.
Cuba kau bernafas, kau minta orang bernafas depan muka kau. Lemas tu. Dengan kalau orang nafas depan muka lagi dah bau lagi. Itulah pasal lepas gaduh. Tiba. Allah Bismillah. Petang Selasa tu aku ambil masa untuk mula kemas barang sementara Eric kerja dan anak-anak sekolah. Aku frust dengan kerja yang tak habis-habis, mengedit gambar sesi foto keluarga, dengan cincin tunang aku yang entah berapa kali hilang. Lagipun rumah ni betul-betul buat aku rasa tak selesa. Semuanya rasa steril, kosong, macam bukan rumah kami lagi. Tak ada ayam seramik merah dekat dapur, tak ada kolaj gambar keluarga dekat dinding, tak ada gambar hutan musim luruh aku dekat pintu masuk. Jadi aku pun keluarkan Stud Finder aku dan mula kerja. Stud Finder yang aku guna ni jenis magnet yang digantung dengan tali supaya aku boleh cari paku dekat kayu dinding. Jadi aku ketuk paku dekat tempat yang betul, bukan dinding kosong. Yelah, sebab diorang kan, rumah diorang kan pakai papan kan. Betul. So dia tak nak lah dia ketuk tu dekat konkrit ke atau tiang betul. Salur gas ke apa kan. So tu guna Start Finder tu lah untuk cari point yang betul, boleh paku. Mungkin. Jadi di situ aku berdiri, hayun benda tu kiri kanan dengan benang-benang tie-dye. Rasa macam orang pelik. Aku tunggu rasa tarikan, tunggu ia terlekat. Tak ada apa-apa jadi. Aku berdiri dekat situ hampir 15 minit. Ubah posisi Stud Finder, jalan dekat, jalan jauh, pegang sengit, hayun laju, hayun perlahan. Macam menari pun ada. Tu dia kata macam gila tu, macam pelik. Aku pun tak dapat tangkap dia tengah buat apa tu sebenarnya. Aku macam bela sebenarnya, tapi aku okey lah, layan je lah, kau buat lah apa kau nak. Aku tak dapat tangkap dia buat apa sebenarnya tu. So, aku tak pernah guna, aku tak dapat tangkap macam mana benda tu. Aku rasa maybe dia letak mungkin dia cari tak jumpa. Betul lah, dia cari tak jumpa. Tu yang dia ke kanan, dia sengit sikit. Mungkin lah. Tapi dia kata sampai berapa minit tadi? 15 minit. Lama tu. Tapi OCD. Yelah. Kita balik. Dia OCD kronik. Maknanya setiap benda tempat dia betul-betul kena betul detail lah. Allah Ibar. Benda tu langsung tak jumpa paku. Aku salah guna ke? Tapi sebelum ni aku dah pernah gantung barang banyak kali. Tak pernah susah macam ni. Aku cuba dekat bilik lain pula. Sama je, tak sangkut langsung. Akhirnya aku mengalah. Aku pergi ambil surat dekat peti pos sebelum anak-anak balik dan rumah jadi huru-hara. Bila aku pusing belakang, aku tengok rumah tu betul-betul. Rumah tu memang pelik. Sebuah rumah kecil gaya Victoria. Sirap bumbung berbentuk sisik, dicat biru pucat seperti telur robin dengan trim putih terang. Beranda dengan tiang berukir, kosong kecuali kerusi goyang lama yang ditinggalkan tuan rumah lama. Di sudut barat, sebuah menara kecil runcing menjulang ke langit September yang biru. Poetik tu ayat dia. Tapi gaya Victoria ni gaya apa? Rumah gaya lama Victoria memang rumah, kalau tengok rumah kampung US, rumah American house punya rumah. Okay. Typical haunted house lah. Kan rumah kan ada macam satu menara kecil. Yes, okay. Macam ada. Yelah betul lah, dia kata ada satu macam ada menara kecil kan. Yes. Kira tu macam apa kalau atas loteng lah. Betul. Menara tu sebenarnya cuma hiasan. Dekat ruang tamu, dia cuma jadi sudut kecil macam bay window je. Bahagian menara yang lebih tinggi dari bumbung hanyalah loteng gelap. Orang selalu bayangkan macam menara zaman medieval dengan tangga berpusing. Aku pun sama. Tapi hakikatnya tak macam tu. Aku masuk balik rumah sambil silat-silat surat. Tapi bila sampai depan pintu, aku terus berhenti. Pintu terkunci. Aduh, sial! Aku mengeluh perlahan. Kunci kat luar Dia terkunci. Okay. Aku cuba pintu tu beberapa kali lagi. Lepas tu aku pusing ke belakang rumah. Tapi pintu belakang pun berkunci. Aku tarik nafas panjang dan pandang rumah lama tu. Eric takkan balik beberapa jam lagi. Kalaupun dia boleh balik awal, aku tak boleh mesej dia. Telefon pun tak ada dengan aku.
Masa aku pusing keliling rumah kali kedua, aku perasan satu tingkap ruang tamu terbuka. Oh ya, aku yang buka tadi untuk bagi udara masuk. Aku pun mula buka skrin tingkap tu. Tapi halaman belakang rumah ni menurun sikit, jadi tingkap tu lebih tinggi daripada biasa. Masuk ikut tingkap tu bukan mudah. Aku sandarkan skrin tingkap dekat tepi rumah dan mula panjat. Nampak betul-betul macam orang bodoh. Aku berpaut kuat dan cuba hayun kaki naik ke tingkap. Tiba-tiba aku tergelincir dan jatuh ke tanah yang lembut dan basah. Rasa sakit mencucuk dekat tangan dan lutut. Perlahan aku bangun. Dan masa tu aku perasan tangan aku berdarah. Entah macam mana masa jatuh tadi aku terluka. Maksudnya tingkap ni macam tingkap, lepas tu ada macam dia menurun. Kan diorang kan ada bilik bawah tanah kan. Basically macam dia ke bawah sikit lah. Okay. So bila ke bawah sikit, kemungkinan aku imagine mungkin tingkap ni tingkap yang mungkin dekat ruang tamu tengah-tengah. So bila nak panjat tu tinggi agak sikit tinggi lah. Boleh jadi dia ni orang pendek lah. Itu lah aku cakap tadi. Indirectly nak cakap yang tu lah. Semudah dia pendek lah. Maybe 140, 150. Maaf. Dia tu bukan body shaming. Dia bagi deskripsi je. Ini kata memang dia, aku rasa dia pendek lah. Okay. Dengan langkah berat. Oh, tak dapat masuk Tak boleh. Sebab kan dia jatuh. Okay. Cerita dia panjat. Tapi dia jatuh. Tu yang dia luka. Okay. Tu elok je orang tinggi. Tak, simple je. Sebenarnya bagi aku simple. Kalau kau dah tahu tinggi, kau cari benda yang kau boleh panjat tu naik. Betul lah. Itu je. Tapi sebab dia terlalu fikir nak masuk sangat rumah dia tu. Betul lah. Kan ada kursi malah kat depan rumah. Kau tak ambil? Ambil je. Tak boleh. Kalau duduk macam nanti habis lah cerita tu. Tak boleh. Okay. Cepat sangat habis. So kena panjang cerita. Sebab dia cerita dia nak luka tu je. Dengan langkah berat, aku jalan kembali ke beranda depan. Duduk sekejap untuk tenangkan fikiran. Entah kenapa, aku cuba pusing tombol pintu sekali lagi. Darah aku melekat pada tombol tembaga tu. Dan kali ini, pintu tu terbuka. Ada yang tak kena dengan rumah ni. Budak-budak dah tidur masa tu. Aku nampak muka Eric dah menyampah. Dia pandang aku sambil pegang buku John Grisham. Kening terangkat. Pintu tu memang terkunci. Sumpah. Lepas tu boleh pula terbuka. Aku cerita semua sekali. Detail gila. Pasal bunyi bernafas, pintu yang kunci sendiri, dinding yang tak ada start. Walaupun aku tak pasti apa kaitan semua tu. Aku siap cerita yang masa aku lap tombol pintu tadi, kesan darah aku yang entah macam mana boleh hilang. Dia macam ni lah. Dia macam dia nak cerita betul-betul pasal dia pintu yang kunci tu. Dia cerita lah pasal tak jumpa paku. Dia masuk kata, dia kata aku tak pasti apa benda kaitan dia. Sebabkan dia terlalu nak cerita. Dia geram, dia lepas semua. Itu yang dia kata apa, muka macam nyampah muka husband dia. Langsung tak masuk akal. So kamu nak cakap apa? Rumah ni berhantu ke? Aku ketap bibir. Mungkin. Dia ketawa kecil. Okey lah. Apa? Kamu tak percaya saya ke? Saya rasa maybe kamu ni stres sebab pindah rumah kot. Dia tutup buku, letak tepi, muka dia tiba-tiba nampak serius. Kita duduk rumah lama tu hampir 10 tahun. Ini perubahan besar. Semua benda kita rasa baru. Saya pun sebenarnya tak berapa enjoy. Serius lah? Serius. Serius lah. Serius? Betul, serius. Barang semua macam tak kena tempat tau. Saya asyik tak jumpa apa-apa yang saya cari. Rumah ni pula rasa macam panas sangat. Setiap malam saya berpeluh. Dan riak muka dia terus berubah. Mata dia pandang sesuatu dekat belakang aku. Apa? Saya rasa saya pun perasan benda pelik jugalah. Aku mula terasa seram sejuk. Apa? Senang betul dialog aku. Tak, aku suka watak dia apa? Watak dia macam gila-gila tau. Watak apa yang perempuan ni. Dia macam
Dia macam pushy betul lah. Pushy. Dah lah OCD lah. Memang karakter orang OCD macam tu lah kan. Okay. Cuba kamu tengok bingkai pintu almari tu. Dia cakap. Tu tengok dekat penjuru atas. Aku pusing dan tengok. Kayu bingkai almari tu ada ukiran serong dan cat putih. Potongannya rapi, cantik. Terlalu fancy untuk bilik ni sebenarnya. Tapi aku tak nampak apa-apa pelik. Saya tak nampak apa-apa pun. Tengoklah betul-betul. Tengok. Tak ada sambungan kayu. Aku jalan dekat pintu tu. Betul cakap dia. Dekat penjuru tu sepatutnya ada garisan halus tempat kayu sisi bertemu dengan kayu atas. Tapi langsung tak ada. Macam ada orang ukir bingkai tu daripada seketul seketul kayu besar. Oh, maksudnya kayu tu dia tak ada macam betul, sambungan. Kalau kita sambungan kan ada line. Tapi ni dia macam satu bentuk. Oh, okay. Maksud dia lelaki dia ni memang dah lama perasan lah. Cuma malah layan lah, aku takut mungkin terasa macam. Kalau tanya aku kalau style lelaki tu, kalau tanya macam aku macam style tu. Style tu saja dia buat. Macam dia buat. Kita appreciate. Lain punya orang style kan. Betul, lain orang. Tapi ada juga, tak dinafikan, ada juga lelaki yang detail macam tu. Macam masa dia ini pelik. Ada juga. Yalah, betul. Balik orang juga. Dia kot firasat dia kot. Mungkin dia rasa something kan. Betul. Memang tak logik. Mustahil. Pintu almari tu tinggi lebih kurang 7 kaki. Lebar 3 kaki. Kena pakai kayu besar macam redwood. Baru boleh buat. Sorry. Azal. Dia cakap lebar lebih kurang 7 kaki. Aku tahu. Itu kubur. Tempat kau nak mampus. Ini memang legend lah. Ini memang sebab sebiji ayat dia. Allah Akbar. Okay, sama boleh. Sorry. Mungkin ini hasil kerja tukang yang power gila. Entahlah. Tapi saya dah cek semua bingkai tingkap. Bingkai pintu semua sama. Langsung tak ada sambungan. Satu rumah. Langsung tak masuk akal lah. Oh, ya. Itu memang pelik. Jantung aku mula berdegup laju. Badan rasa panas tak selesa. Yalah, aku rasa kalau macam kita tak perasan sebab rasa macam mana dia buat ni? Macam mana buat ni? Dia macam kalau tanya aku, untuk aku kalau aku tengok, aku rasa gempak gila. Tapi kalau datang lagi seorang akan cakap kau tak sepelik, aku akan mula fikir betul. Dia kena ada seorang trigger. Dia macam masa tu dah lain. Dah rasa macam ini something wrong. Kau akan mula start fikir. Betul. Rumah berhantu tak wujud. Dia cepat-cepat cakap, macam tak nak aku hanyut dalam teori konspirasi. Tapi saya akui, rumah ni memang lain macam. Aku terus pandang bingkai pintu tu. Jantung berdegup makin kuat. Memang ada sesuatu yang tak kena dengan rumah ini. Okey. Sambung. Aku terjaga tiba-tiba. Jam tepi katil tunjuk 3.43 pagi. Tiba-tiba ada siulan. Tak bukan. Itu cerita lain. Siapa aku? Dua watak dah keluar. Dua watak keluar. Satu bersiul, satu lagi silon. Sorry kan. Watak silok tu memang favourite aku lah. Jam tepi katil tunjuk 3.43 pagi. Aku pusing badan, tarik selimut rapat-rapat, cuba tidur balik. Masa tu aku dengar bunyi tu. Bunyi hentakan kuat dari atas. Seluruh badan aku kaku. Aku terus kejutkan Eric. Kamu dengar tak? Bisik aku. Dengar apa? Ada sesuatu dekat loteng. You ni bising lah tidur kacau. Siap lah. Dia merungut pasal tupai lah. Kan betul ya? Dia merungut pasal tupai lah, kelawar lah, benda biasa tak perlu ditakutkan. Aku goncang dia lagi kuat. Akhirnya dia duduk, mengeluh. Okey lah.
Dia cakap sambil sarung seluar. Okay. Mak Saleh tidur tak pakai seluar. Kita kan melekat. Anggaplah kita pakai melekat lah. Mungkin ni berkonsep freedom. Okay. Freedom maksud bebas. Dia jenis yang orang yang jenis suka benda-benda yang berkulit. Kau jangan start balik macam dulu kan. Okay. Dia cakap sambil sarung seluar. Ni saya pergi tengok ni. Aku terus lari tengok anak-anak dekat bilik, pastikan semua okey. Masa Eric tarik pintu loteng. Bila aku patah balik, dia dah separuh naik, berkaki ayam atas tangga lipat yang dah lama tu. Ada nampak apa-apa? Aku jerit perlahan. Tak ada. Aku tengok dia hilang masuk dalam loteng. Bayang-bayang telan dia habis-habisan. Macam kegelapan tu bukan sekadar gelap, tapi ada sesuatu di dalamnya. Aku tahan nafas, dengar bunyi langkah kakinya bergaung atas kepala. Apa benda tu? Darah aku rasa beku. Kejap. Sepatutnya aku tak naik ikut dia, tapi masa tu rasa ingin tahu bercampur takut terus kuasai aku. Aku panjat tangga laju. Telefon dah siap kat tangan. Jari hampir tekan nombor 999. Bila aku jumpa Eric, dia tengah berdiri dekat hujung barat loteng, betul-betul dekat bahagian menara rumah tu. Dia berdiri berhampiran pintu, di ambang sempit yang membawa ke ruang terakhir menara tu. Badan dia menghalang apa saja yang dia tengah tengok. Eric, apa tu? Dia diam lama, tak bergerak, tak toleh ke arah aku. Saya tak tahu. Akhirnya dia jawab perlahan. Okay, maknanya ada something lah. depan laki dia. Dia kata kat bawah menara tu kan. Tapi dia kata dia naik laju, tapi dia masih tak nampak apa yang depan suami dia lah kan. Aku expect tadi masa dia cakap dia kan dia naik tangga kan. Aku expect dah macam dia naik, tiba dia kena tarik. Tu seram. Ni sekarang kau yang OCD ni. Sekarang ni kau yang OCD. Okay. Apa maksud kamu? Tak tahu. Aku jalan perlahan ke arah dia, suluh dengan lampu telefon ke ruang loteng yang tak siap tu. Penempat dinding terjuntai keluar macam kapas gula-gula. Papan lapik bawah kaki aku berkeriuk. Aku lajukan langkah. Aku intai dari belakang bahu Eric, masuk ke ruang tu. Atas lantai ada tali berpintal basah dengan entah cecair apa. Mata aku ikut tali tu sampai ke satu bentuk terperusuk dekat penjuru. Benda tu menyerupai tubuh manusia. Dalam satu detik yang buat jantung aku terhenti, aku fikir, alamak, tuan rumah lama sebenarnya tak pernah keluar dari sini. Tapi bila aku tengok betul-betul bawah cahaya, aku sedar itu bukan mayat. Ia macam sesuatu yang diukir daripada kayu berbelit, penebat merah jambu yang lembik dan tumpuk-tumpuk dinding putih. Bahagian rumah yang dibentuk jadi bentuk manusia. Ada sesuatu berkilat pada salah satu jarinya, cincin tunang aku. Kami berdua kaku tak bersuara. Tiba-tiba terdengar bunyi krek kayu yang kuat. Dan sumpah, aku nampak benda tu condongkan kepalanya. Aku direct terus lari, panjat turun tangga lipat secepat mungkin. Tapi aku rasa lantai kayu tu bergerak, beralih macam cuba buat aku jatuh. Di anak tangga terakhir, aku hilang keseimbangan. Dengan jeritan, aku jatuh ke belakang. Dia cerita macam dia nampak benda tu, tapi dia rasa macam rumah ni macam bergerak lah kan. Macam kayu berombak lah. Berombak, yes. So maksudnya dekat tempat yang dijumpa ni ada something macam dekat, dia macam central kat rumah tu lah. Yes. Aku rasa kat atas kat loteng kan. Kalau aku rasa kalau tanya aku dia macam menara. satu bentuk humanoid lah. Rasa maybe. Tapi dia macam dia melekat kat dinding. Yes. Lepas tu macam ada macam kayu yang berbentuk macam daging manusia melekat. Berbentuk manusia. Macam merebak. Tapi dia macam-macam lah tu. Ada pendebat, ada bercampur dengan bentuk rumah tu lah. Sebab tu dia kata, sebab tu dia kata sebelum ni yang cincin dia pelik, kenapa cincin dia asyik hilang. Maksudnya benda tu tarik, ambil barang-barang rumah dia. Benda ni memang
memang suka. Betul betul dia kata dia pelik kenapa paku dia cari tak jumpa. Sebab teori kau? Nantilah. Okay, dapat cakap. Kita habiskan dulu. Sakit menikam belakang dan kepala aku. Dunia berpusing. Aku terus bangun, terhincut-hincut lari ke bilik anak-anak. Sakit menjalar ke kaki. Aku rasa buku lali aku terseliu. Erik kejukan budak-budak dan keluar rumah dalam keadaan cemas. Dekat driveway, masa kami masuk kereta, aku nampak pergerakan di loteng. Bayangan bentuk manusia berdiri di tingkap menara memerhatikan kami. Tamat. Simple je. Ending dia simple je. Aku agak marah sebenarnya untuk ending. Ending dia simple. Ini first time aku rasa macam marah. Sebab cerita dia tarik panjang. Tapi ending dia, cerita ni sebiji macam apa tau. Macam cerita nombor 2 tu. Patung Dolo. Ya Allah, sama. Betul lah. Aduh. Sebab cerita, kalau tanya aku, dia punya susun awal-awal memang cantik dah. Betul. Patutnya kau boleh bagi lagi 2 page lah. Aduh. Sayang lah. Allahuakbar. Cerita dia cantik. Sekejap, siapa penulis dia? Sama, kau takut sama? Aku rasa sama, orang yang sama. Jom kau tengok balik, sama ke nama? Tapi dia tak cakap pula cerita. Man. Betul kau cakap, cerita ni best mula. Tapi Okay, aku ada 2 teori lah. Okay, kita cerita pasal penulisan cerita ni dulu. Aku rasa mungkin penulis ni nak elaborate lagi cerita ni. Tapi disebabkan satu, mungkin sebab dia malas dah dia malas nak deal dengan rules no sleep. Okay. Dia nak cepat post. Mungkin dia ada schedule yang dia kena follow. Bagi dia lah personal schedule yang dia kena follow. So dia kata, lantak kau lah, aku buat biar habis macam ni je. Faham maksud dia. Sikit korang rasa faham tau. Okay. No sleep ni dia sangat strict. Betul. Sebab kalau macam, okay, aku kan cerita kat aku pernah buat cerita dan aku nak post. Tapi dalam cerita tu aku ada tulis macam spesifik. Mayat 5 tahun. Okay. Bila aku nak post tak lepas, tapi tak beritahu sebab apa. Tapi bila aku tanya ChatGPT, dia kata maybe sebab aku tak spesifik 5 tahun. Benda tu pun tak boleh. Dia kena macam bagi macam hint saja. Mungkin kau bagi hint macam pernah ada orang hilang sebelum ni mati. Macam tu je. Maksudnya kau tak nak reveal awal-awal lah benda tu. Sebab bila kau bagi spesifik 5 tahun, orang boleh cari berita. Takut orang cari berita, ni ke cerita pasal Mamat ni hilang ke? Dia takut benda tu. So aku tahu no sleep ni sangat strict. It is why. Tapi sampai ada, itulah macam aku setuju lah yang Mendigo dengan Mick Canyon cakap. Sebab bila rule terlampau ketat sangat, dia sampai dia akan membunuh kreativiti penulis tu untuk panjangkan lagi cerita dia tau. So macam ni lah jadinya bila macam aku cakap, dia tarik bagus, banyak dia tarik betul. Exposition semua. Tapi bila sampai ni macam alah itu je ke? Betul. Itulah, aku agak marah sebenarnya. Aku dah 2 kali terkena. Benda ni kita kena dekat episod 2. Sebab kita sebab apa benda ni sayang sebab dia dah tarik awal cantik. Betul. Tanya aku awal tu memang cantik dah. Sebab kau akan fikir ni something ni, ada something. Tapi bila dah jumpa something tu, kau terus ending. Betul. Sama lah macam yang cerita yang Aphrodite doll tu, bila dia cakap member dia mati, dia tengok doll tu, tapi dia cuma bagi reveal yang polis cakap member dia mati kena ada hentakan kuat kepala, tapi tak tunjuk pun apa kaitan dengan doll tu. Macam doll tak ada. Sama macam kes ni juga, bila dia bagi tahu dalam loteng tu ada makhluk humanoid berlekat ke dinding. Tapi apa babak yang seram, babak yang mencemaskan hanya sekadar duduk rumah tu bergerak, dia jatuh, lepas tu dia lari. Betul. Kan ada lagi macam anak dia hilang ke, kena perangkap bawah loteng ke kan. Tak, bagi aku boleh je kau buat. Kau jumpa benda tu sebab dah cantik dah. Masa kau cakap kau cuba lari tu, lantai tu kau rasa macam bergerak. Kalau pulau otak kita macam beralun lah. Kau boleh buat yang kau bila nak keluar tu kau terperangkap dalam rumah tu. Yes. Dia cakap juga dia terperangkap dari luar. Dari luar lah. Maksud dia rumah tu tak bagi kau masuk dah kan. Satu lagi dia cakap dia kan jatuh luka. Betul. Disebabkan dia tak cukup tinggi. Betul.
Dia nak buka pintu, tangan berdarah. Betul. Tiba-tiba darah dia hilang dekat tombol pintu tu. Patut boleh main lagi benda tu tau. Betul. Contoh macam dia potong siang ikan, siang ayam. Tiba-tiba darah ayam tu melakak jatuh. Tiba nak hilang. Betul. Maksudnya dia akan build up lah juga. At least nampak lah ada something fasa-fasa yang dia fasa-fasa yang dia perasan rumah tu memang tak betul, memang tak kena. Tapi pada masa sama nampak ada babak seram terjadi setiap fasa-fasa yang dia reveal tu. Betul. Dia cantik lah sebenarnya. Sayang lah. Sebab dia terpotong. Lepas tu dia cakap rumah tu bernafas. Dia just beritahu rumah tu bernafas hanya sekadar pada permulaan cerita saja. Dia tak kuat kan? Dia tak kuat. Yang buatkan kita jadi macam terfokus kat benda yang tak sepatutnya. Sebelum kita pergi ke teori kita kan. Cuba kita create sendiri ending tu macam mana. Boleh tak? Average cerita yang kita baca biasanya dalam 12 hingga 15 page. Sekarang 9 page. Ini kita rumah technical teori lah. Kita cuba buat ending sikit lah. Kalau ditambah lagi dalam 6 page, aku rasa mungkin kita boleh cakap sebelum dia lari, mungkin dia nak lari tak boleh, tapi dia terkurung dalam rumah tu. Terkurung. Nice. Terkurung anak, lepas tu tiba-tiba anak dia pula jadi mangsa keadaan. Mungkin anak dia terkurung dalam bilik, dia cuba nak lepaskan anak dia. Mungkin pakai pisau atau parang ke, pakai ke. Cuba hentak pintu. Tiba-tiba pintu tu berdarah. Ataupun tiba-tiba pintu tu hilang sendiri. Tak hilang sendiri pun, mungkin masa dia pukul guna kapak tu, rumah tu react. Sebenarnya sakit. Betul tak? Macam kau luka. Boleh jadi macam tu lah. Cantik. Betul. Bagus juga idea tu. Tapi maksudnya kita elaborate lagi lah cerita tu. Kita buat rumah tu react dengan apa yang keadaan yang dia jadi. Berinteraksi dengan apa yang dia buat kat rumah tu. Betul. Maksud dia sekarang ni, rumah tu sendiri hidup, tapi entiti tu pun ada. Maksud dia kau lawan dua benda. Kau lawan benda, kau lawan rumah, kau lawan entiti. Betul. Macam dia kata ada humanoid melekat kat rumah tu. Dia kata cincin dia hilang. Boleh je buat macam laci terbuka, tiba-tiba macam ada benda macam kayu-kayu keluar tarik sampai masuk rumah. Betul. Kan? Ataupun dia cakap mungkin perabot tu bertukar rupa. Dulu mula kita tengok macam laci tu ada tiga drawer. Tiba kali ni ada 2 drawer je. Betul. Dia macam dia berubah bentuk. Dia boleh bertukar wajah lah. Macam senario cakap. Betul. Betul juga. Aku macam terfikir, bila kau cakap bertukar wajah, kita boleh juga buat masa dia nak panjat tingkap tu. Kan dia kata tinggi. Tapi masa dia panjat tu, tiba-tiba pintu tu jadi tingkap tu jadi lagi tinggi. Betul. Boleh tengok bawah, asal tinggi sangat. Makin lagi tinggi kan. Itu bila dia jatuh, logik jadi luka. Sebab aku rasa sebab aku tak fikir kalau kau panjat yang tangga mungkin tinggi, tingkat tinggi sikit jatuh, luka yang agak, sebab bila kau cakap kau sentuh, luka tu ada, maknanya koyak teruk. So aku tak rasa logik sangat jatuh tak setinggi sangat. Macam ni yang tinggi ni, tinggi pintu, tinggi ni, kau dia atas pintu, atas meja, kau jatuh. Aku rasa tak sampai koyak. Aku rasa lah tak sampai koyak. Itu sebab kau datang teori orang tu memang pendek. Terlampau pendek lah kot. Tapi kau nak sabar lah kan. Mungkin lah kalau nak nampak kaki tangan dia luka, mungkin dia jatuh atas semen kasar lah kot. Boleh lah. Tapi dia kata tadi dia jatuh kat tanah lembut yang itulah. Ni macam mana boleh luka? Itulah. Dia banyak yang benda yang boleh dipertikaikan lah. Tak lengkap lah. Aku rasa macam aku nak cakap macam mana. Tak, lagi satu pun, kalau dia nak cakap yang pasal budak tu bergurau, boleh je dia buat sebenarnya budak tu tak bergurau. Yang budak tu kata 4 orang mati tu, betul-betul sebenarnya ada orang mati rumah tu. Cuma dia saja cakap benda gurau lah. Tak nak bercerita lah. Kalau boleh nak bercerita, tapi kau ubah sikit, budak tu sebab tak bergurau, budak tu cakap serius. Aku rasa patut budak tu datang balik lah. Budak tu datang balik. Sebenarnya budak tu owner rumah tu. Dia kata, terima kasih sebab kau beli rumah ni. Mana kau mangsa aku. Rumah ni perlukan nyawa. So diorang terpangkat selama-lamanya kat rumah tu. Yes. Dan cerita ni diceritakan, itu baru boleh. Maksudnya aku dalam basement. Tolong selamat siapa baca rumah ni, jangan beli rumah dekat 27 Land ni. Bila aku sebenarnya ada dalam rumah ni, tapi bila aku check balik, rumah ni dah dijual. Maksud dia tengah dalam list untuk dijual. Maksudnya misteri kat situ kan. Sayang lah. Blair Daniels 300 cerita dan juga 30 novel. Takkan ini aku rasa macam ni. Aku rasa memang tu, aku setuju dengan kau. Mungkin strict rules lah. Kan. Tak apa, kita akan cuba cari cerita yang lain yang Blair Daniels buat. Aku tak puas hati sebenarnya. Aku nak cari cerita lain ni lepas ni.
InsyaAllah nanti kita siri yang akan datang kita akan cari karya daripada Blair Daniels lagi yang mungkin yang dapat vote lagi tinggi lah kot. InsyaAllah. So teruslah aku bagi rating lah. Tapi teori kau? Teori aku. Okay, aku bagi teori lah. Okay, lalang. Aku ambil konsep halusinasi. Sebab kenapa kan? Sebab kan? Sebab ada gas karbon dioksida. Betul. Bila terlalu banyak sangat, dia akan berhalusinasi. So kau akan berhalusinasi paranoia. Benda kau nampak tu sebenarnya hanyalah satu bentuk ilusi saja. Ilusi saja. Kau overreact. Tapi overreact tu satu keluarga kena. Sebab kau sama-sama hidu CO2. Tapi sebenarnya okay. Ataupun bukan CO2 ataupun selain CO2 mungkin gas leaking lah. Mungkin gas leaking lah sebenarnya. Biasanya kalau orang gas leaking kan dia akan jadi macam tak full focus kan. Okay lah, boleh teori tu. So teori aku pakai teori kau dia. Boleh. Kira halusinasi. Sebab kau macam nampak give up sangat. Aku agak kecewa lah sebenarnya. Sebab okay, aku cuba nak bawa teori yang macam bentuk tu satu bentuk macam misteri ke mistik ke humanoid. Tapi sebabkan bila ending tu kau cut terus, dia macam mana kah? Macam ambil je lah, halusinasi je lah. Betul lah, sebab dia backstory pun terlampau surface sangat, terlampau asas kan. Aku nak bagi teori yang mengatakan rumah ni banyak benda yang aku nak cakap macam mana lah. Okay lah, aku bagi try satu teori lah. Kemungkinan disebabkan dia nak cari rumah lama tak dapat, dan dia jumpa rumah ni murah. Dan aku rasa okay lah, mungkin tuan rumah ni tak mati. Okay, tu tuan rumah tu lah. Yang kat atas tu tuan rumah dia. Okay. So tuan rumah tu mungkin lah ada buat something yang tu. Oh, aku tahu. Bersatu dengan rumah tu. Aku faham. Aku boleh tambah sikit kat kau punya teori ni. Apa dia? Maknanya tuan rumah tu memang nak cari penyewa untuk serap aura-aura yang ada dalam dunia, untuk survive. Sebab tu dia curi. Maybe. Dia curi benda yang orang, dia curi benda berharga. Benda berharga. Yes, untuk dia terus hidup. Sebab tu dia bagi rumah murah. Betul. Yes. Betul. Dan mic aku berbunyi kenapa? Okay, settle, tak ada punya. Tak ada, okay, jangan musik apa-apa. So apa rating kau? Rating aku bagi like lah. Sama lah aku bagi like lah. Tak ada mic. Aku nak bagi bawah like pun boleh juga sebenarnya. Tapi itulah macam aku boleh kata like lagi sebab awal-awal cerita cantik. Yes, betul. Tapi ending ni je lah fucked up sikit. Sebab dia terlampau banyak exposition. Patutnya kena bagi orang cakap apa, reward kepada pembaca untuk rasa berbaloi lah dengan apa dia baca sebelum tu. Sebab benda yang paling kuat sekali yang dia dah bawa kita, satu nafas. Yes. Second, darah tu. Dua benda tu boleh main lagi. Tapi kau tak ada explain apa-apa. Mati itu je. Itulah. Itu yang buat bin laki dia mati kena telan okey juga. Kurang-kurangnya dah no sleep kan. Buatlah cerita laki dia mati ke. Allah. Aku malah nak tengok komen dekat no sleep, tapi bagi aku rasa mungkin ini cerita yang mungkin just sekadar untuk post dekat no sleep sajalah. Aku percaya Blair Daniels ada karya yang lagi bagus sebab tengok daripada dia punya resume yang dia buat, yang dia ada, tak mustahil ada cerita yang lagi baik. Lagi tu di sini. Ya, betul. Mesti dia dah kena. Okay, daripada awal dia cerita 10 cerita awal kat No Sleep mesti ada banyak teguran, kecaman. Confirm lah. Mesti ada. So dia akan perbaiki. Cerita ni cerita latest. Ini cerita latest kan. So dia jadi macam something wrong Macam ni lah senang cerita lah. Dalam aku kaitkan dengan filem. Dalam filem ada pengarah yang berkaliber, buat cerita yang menarik, hits, jadi sebagai akan jadi kadang-kadang filem dia orang jadi macam orang panggil apa, macam cult. Jadi masterpiece lah dalam cerita. Tapi kadang-kadang pengarah tu juga, pengarah yang sama akan buat cerita yang flop. Yes, betul. So situasi yang sama macam penulis ni lah. Yes, betul. Ada karya yang tak bagus, ada karya yang bagus. Dan kita agak tak bernasib baik dapat karya yang aku rasa sekadar macam kau buka cerita budak Darjah 6 punya novel hantu. Dia macam ni lah. Cerita maybe lah dia nak post juga. Betul. Sebab maybe dia dah ada dia punya jadual ke apa. Aku kena post satu hari satu cerita. Confirm contoh. Tapi nak jadikan cerita hari tu pula dalam keadaan yang moody. Kena marah dengan bos, kena saman ke apa kan. Itu betul. So dia kata aku tak nak aku tulis jugalah, janji ada. Post lantak.
Dan janji dia tak apa, tak miss janji posting. Janji orang lain rasa kemarahan aku tu. Aku puas. Kau tengok sendiri. Kau rasa kan? Saja aku buat cerita supaya orang tahu. Orang tahu aku tengah bengang sebenarnya. Okay, so rating kau pun like lah. Aku like lah. So guys, sampai sini sajalah. Aku still lagi marah. Kecewa. Tapi tak apa, nanti kita akan cover lagi cerita daripada Brother Daniels. Betul. InsyaAllah nanti kita akan cari yang lebih menarik, yang lebih banyak upvote supaya kita tengok berbalik atau tak cerita yang dihasilkan oleh Brother Daniels ni. Tapi kalau macam mana pun, kepada yang mendengar atau penonton podcast ni, jangan lupa support penulis ni. Pergi kat dia punya subreddit dia. Pergi kat subreddit No Sleep dan bacalah kisah-kisah dia yang lain. Sebab macam aku cakap tadi, ada banyak cerita dia. Dan kalau korang rajin, boleh beli buku dia juga dekat Amazon, ada jual. So sampai di sini sajalah podcast kita kali ini. Jangan lupa subscribe dan share, follow kita orang, follow podcast kita orang dekat Spotify ada, dekat TikTok ada, dekat Facebook page pun ada, dan jangan lupa subscribe channel YouTube kami lah. Dan sekarang insya-Allah kami akan mencecah 500 subscriber. Mungkin masa cerita ni bersiaran nanti, mungkin kita akan mencecah hampir 500. Dan terima kasih banyak pada yang support kami selama ni. Terima kasih banyak. Semoga lah kita berjumpa lagi di masa akan datang dekat Your Fun Nightmare, but I'm still angry with this story. Anchorcast. Anchorcast adalah hasil idea asal oleh Syahril Hafiz dan 717 dan dirakam sepenuhnya di studio Meerkats Production, Petaling Jaya. Penerbit eksekutif Titus Lee. Hos anda Chad Hafiz dan Ad Anas. Diterbitkan oleh Chad Hafiz, Ad Anas dan Syazwan Rahim. Sumber cerita diambil dari komuniti Reddit r/nosleep. Terjemahan dilakukan oleh Syahril Hafiz dan Khairul Anas. Panel skrip terdiri daripada Syahril Hafiz, Khairul Anas dan Syazwan Rahim. Reka grafik dan suntingan video oleh Chad Hafiz. Cover art oleh Chad Hafiz dan Ad Anas. Reka bentuk muzik dan skor muzik asal disempurnakan oleh Incomparable Codec dan 717. Pasukan produksi oleh Chad Hafiz, Azhari Cekwan, Titus Lee dan Ad Anas. Lakonan suara dibawakan oleh Chad Hafiz, Ad Anas, Syazwan Rahim serta pasukan B-Mirians. Jika anda mempunyai kisah-kisah seram atau thriller menarik yang ingin dikongsikan, sila email kepada kami di info717@gmail.com. Ikuti kami di media sosial, Instagram, TikTok dan Facebook. Bagi pihak Anchorcast, kami amat hargai jika anda dapat like, subscribe dan share podcast kami. Kami juga mengalukan sebarang ulasan, kritikan dan cadangan bagi penambahbaikan podcast kami. Jangan lupa untuk kongsikan podcast ini dengan rakan-rakan anda yang juga meminati genre yang sama. Terima kasih kerana menonton dan mendengar.